Saya nak ajak kawan-kawan semua minum bersama saya. Gelap. Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita. Orang kata, buat para pendengar semua, bersama saya, Suara Hati dan Guintan. Saya suka bila saya bercakap kan, orang kiri kanan saya gelap. Macam tu tengok saya buat salah. Tak apalah. Okey, seterusnya kita nak sembang-sembang. Oh? Tengah minum terkejut ya kan, tak sempat kan tengah minum. Okey, tak apalah, kita ajak minum sama-sama. Saya harap kawan-kawan kita kat luar sana seronok dengan saya bercerita ni. Kalau ada idea yang nak komen di bawah, saya akan reply apa-apa yang anda ingin tahu, mana yang sama buyer, cerita yang sama kan. Saya ingat dulu masa saya nak remaja ni, sambung balik, kita ni, saya suka cerita sejarah mengenai saya lah. Bila saya dah remaja ni, orang kata dah pandai-pandai make up ni. Ni masa ni dah pandai make up. Orang kata dah pandai apa nak beli, nak pakai, tengok muka. Kalau kawan-kawan ingat, sama kawan-kawan saya, yang saya sebut tu Wati, siapa-siapalah. Saya tak nak sebut nama, takut dia orang tak suka kan cerita ni dikeluarkan. Tapi saya tak kisah. Saya ingat dulu, kalau waktu dah pandai make up ni, zaman-zaman kita orang bukan ada macam zaman kita ni, macam-macam skincare, macam-macam all the product. Tapi bila umur saya orang kata dah meningkat, orang kata dah lagi bukan teenager lah, dah membesar, kita orang dah tak boleh beli macam sekarang tau. Sekarang ni produk makeup macam-macam ada. You know, it's so many things you can buy, from cheap, expensive, middle. Zaman kalau dulu, waktu yang murah tu, saya pernah dulu pakai, waktu kemampuan saya zaman sekolah dulu nak makeup, saya beli krim siam. Krim siam yang saya pakai ni, saya ingat lagi, atas dia merah, lepas tu ada line dia gold, bawah dia hitam. Harga dia RM2.50. RM2.50 macam tu lah. Masa tu RM2.50 pun dah mahal. Masa tu saya sekolah, kumpul duit RM2.50, kita makan, pakai krim tu. Sampai orang kata, kulit muka macam dulu suka cakap, kulit muka macam dikupas telur. Kononnya masa tu pakai. Tapi kemampuan untuk beli eyeshadow, mascara, celak, you see, saya rasa zaman-zaman anak-anak perempuan-perempuan ni, daripada bila dia orang dah macam pandai tengok mak dia make up. Mak saya tak make up, tapi saya suka. Saya ni memang suka make up, dan mak saya pula suka melayan saya, suka make upkan saya. Sebab sepupu saya ada, saya panggil Kak Ra. Kak Ra tu dia suka make up muka. My cousin Kak Incom, semua tu diorang suka make up. So kita tengok diorang cantik-cantik, kita memandang kat cermin. Saya cakap dengan mak saya nak make up, so mak saya akan make upkan saya lah. Pakai barang-barang ni semua cousin-cousin saya punya. Tapi untuk bila saya dah macam belasan, dah tinggi nak punya sendiri, orang kata dulu kalau Kampung Pandan tu kita ada pasar malam, pasar Rabu dia panggil. Pasar malam tu, pasar Rabu tu akan berada hari Selasa malam di Jalan A. Jalan A ke Jalan E, saya lupalah. Macam tu lah. So kita akan pergi pasar malam tu untuk cari makeup. Jadi makeup tu saya beli, kalau dulu saya kata orang datang kat rumah jualnya makeupnya kan, ini dah nak keluar mestilah, asalkan hari Selasa malam tu mesti nak pergi ke senyum sini ke apa, why smiling, okay, ingatkan. And then cakap ni pasal makeup ni sensitif ni, so beli makeup krim siam satu, lepas saya akan beli satu macam krim ni, it's dia sebenarnya untuk eyeshadow, tapi dia macam dulu-dulu kalau krim. Tapi saya selalu beli, saya tak akan beli colour yang berbeza, saya akan beli colour yang sama, orang kata nak jimat kan. Krim tu lah saya buat pipi merah, krim tu lah saya buat di mata, eyeshadow. Krim itu jugalah saya akan buat lipstick saya. So colour krim tu mesti colour ala, sebab saya pula
kalau kawan-kawan semua tengok saya TV, jarang pakai color-color yang menyerlah. Maksud saya merah, saya suka pastel color. So yang saya beli tu color brown, macam dark brown. So bolehlah sikit-sikit macam tu. Itu zaman orang kata nak make up. Dan saya pula bulu mata, alhamdulillah lah, bulu mata memang panjang sikit. Jadi belilah mascara tu pakai mascara. Itu yang penting sebenarnya. Dia sikit lah mascara tu yang mesti orang kata buka mak orang akan cakap bulu mata galak. Dah belahak sikit. Bulu mata galak, macam tu. Tapi saya memang dari dulu, saya bulu kening memang saya tak pernah orang kata nak cabut. Adalah sekali lah masa kita tak tahu benda tu tak boleh dibuat kan. Tapi zaman saya rasa ada album saya, salah satu album saya diminta masa tu fashion bulu kening yang halus. Itulah sekali pun saya cabut. Kawan saya minta makeup artist, masa saya cabut. Lepas tu tak pernah, saya tak reti. Gitulah. Tapi boleh bega lah dengan apa, celak kan. Itu kita cerita pasal teenager kita, saya punya makeup ni. Jadi saya nak bercerita pakaian. Saya dulu, kalau orang kata, yelah, everybody wants to wear, dulu kalau kita pakai jeans slim fit kan, slim fit punya jeans tu dia panggil. Sekarang pun ada. Zaman tu brand PJ. Saya ada cakap dulu dalam podcast saya, brand PJ. Saya nak beli jeans tu main kutu sekolah, kumpul duit berapa sen, satu hari 10 sen agaknya. Saya ingat lagi dengan Kak Yong, neighbor jiran saya tu, baik dengan keluarga saya. Banyak yang dah tak ada saya bercakap ni. Itu semua kawan-kawan yang orang kata yang saya orang kata keluarga lah. Because di rumah saya tu, kalau kita kata Jalan F tu, kalau rasa tengah hari tu, mak saya ni bangsa yang tak kerti berjalan lah, lepas duduk kat rumah. Jadi neighbor-neighbor akan datang. Itu yang seronok tu tau. Ni kan Makcik Kemah, saya ingat lagi dengan Kak Yong. Lepas tu dengan siapa lagi, orang sebelah Ani, Makcik Eton. Diorang akan datang. Orang ni bawa betik mengkar, belum masak, belum tak muda sangat, betik mengkar. Yang orang ni pula akan bawa kuah dia, sambal dia. Yang orang ni akan bawa mangga. Bila rumah musim dia mangga, semua akan kat rumah saya. Cicah-cicah. Itu waktu bila tu? Waktu macam dah makan tengah hari, nak ke petang tu, sebelum malam tu, tu memang merayah lah kat rumah saya tu. Dekat orang kata di bawah macam garaj tu, macam ada pangkin. Pangkin tu akan semua makcik-makcik sembang ni akan ada situlah. Tapi saya ni tak suka keluar, suka orang kalau ponting sekolah berjalan. Saya kalau ponting sekolah, saya suka ponting sekolah. Cikgu kalau tengok dan Quintan tu student saya, dia tahu sangatlah saya ni suka ponting sekolah. Saya ingat lagi Cikgu Omar, Cikgu Hamariah, kalau masih ingat lah saya tu suka. Saya ingat nama dia orang, sama ada dia orang ingat, masih ingat tak saya ni they are students. So jadi saya suka duduk kat rumah. Duduk kat rumah pasal apa? Suka dengar cerita yang gelak-gelak ni. Kak Yong ni dengan kakak saya ni. Tapi bukannya waktu tu we don't talk about people tau. Kita tak mengata orang macam keburukan orang. Tak, kita bercerita jenaka sesama kita. Cerita pasal bawang mahal, cerita pasal itu aku pergi pasar, aku beli ni, aku beli itu. Sebab waktu tu ada yang macam Makcik Kemah ni, dia tak nak pergi Chowkit. Dia pergi pasar Pudu, macam tu. Macam mak saya pula suka pergi, kak saya pergi ke pasar Chowkit. Jadi sebab pasar Chowkit tu kononnya banyak dia punya pilihan. Sebab waktu tu kalau you boleh beli yang mahal, you boleh beli yang harga sederhana, you boleh beli yang harga murah. Jadi mak saya kalau beli, suka beli macam yang longgok-longgok. Dia orang ada macam bakul-bakul. Kalau udang satu bakul ni RM1. Dulu udang bakul RM1. Betul. Saya pernah. Udang sebakul RM1, ataupun bukan udang yang kecil-kecil, ada udang kecil, ada udang besar, pilihan you lah. Kalau macam kata kita macam pergi supermarket lah, kita jalan, kita ambil ni cili ni satu bakul RM1, bawang ni kita beli bakul. Alhamdulillah, kalau waktu ingatkan dulu tu memang murah lah, ada kemampuan. Tapi ada juga waktu itu pula ada juga orang yang tidak berkemampuan.
So jadi ada juga beli yang lebih murah daripada itu. Kalau macam dulu ikan sardin is cheap. Ikan sardin yang kita beli tu kan ikan tu murah. Ikan kembung murah lah. Macam sekarang ikan kembung mahal, ikan sardin pun mahal. Kalau macam dulu itulah perbezaan dia tu. Orang kata kalau saya nak renungkan balik, kalau kita nak bandingkan sekarang dengan dulu, memanglah jauh beza. Tapi you tengok like that, how many years and go back kan, masa keadaan sekarang, macam dulu lain, sekarang berbeza. Jadi mana yang pergi Pasar Pudu, pergilah Pasar Pudu. Saya ingat lagi, saya kalau balik sekolah, saya kalau pergi Pasar Pudu, kalau macam ikut kawan-kawan, saya suka pergi satu tempat macam shopping complex lah dekat Pudu tu. Yuyi nama dia, saya ingat lagi. Kalau pergi Yuyi tu, kat Pudu tu, kalau siapa kawan-kawan saya kalau pergi situ, saya suka beli apa? Saya suka beli kuaci hitam, apa lagi, a few other things dekat situ, yang situ saja ada. Sebab saya suka makan kuaci. Saya ni, mak saya, sepupu saya kalau duduk kami berlonggok, selain daripada kami beramai-ramai makan asam lah, jeruk yang kita ceritakan tadi tu, saya akan suka makan, kita akan makan kuaci macam burung. Nanti sepupu saya bawa kuaci bunga, saya lebih pada kuaci hitam. Tapi sekarang susah nak dapat kuaci hitam. Saya suka beli sekali banyak kan, dah tak ada. Paket-paket tu is not that nice tau rasa dia. Jadi sekarang pun kuaci burung pun ada pilihan-pilihan saya. Masih lagi sampai sekarang tuan-tuan, makan kuaci, cucat-cucat. Yang sekarang ni mengikut saya, anak saya yang bongsu tu, dia memang dengan saya makan kuaci. Sesekali lah suami saya sibuk, dia pun nak campur gini, makan kuaci tu sama dengan saya. Sebab for me, I like to sit down, kuaci, sembang anak-anak saya. Daripada mak saya tu, bawa sampai ke generasi saya sekarang, makan kuaci. Jadi cerita pasal Makcik Kemahnya, Kak Yung, I miss, saya merindui diorang semua waktu saya kecil dulu. Sebab zaman tu kita ni suka mendengar, suka tengok cerita, kita tak menyampuk. Sebab apa? Orang kata kalau orang tua-tua bersembang, kalau dulu jangan sampuk. Jadi, tapi mak saya macam dia dengar, dia ajak bersembang. Tapi kadang-kadang saya ni jadi satu bahan juga untuk dia orang. Pasal apa? Saya suka menyanyi, saya suka berjoget, saya suka menari depan dia orang tu. Kadang saya ambil baju tu, saya taruh macam ni, jadi macam konon-kononnya macam Hawaii lah gitu. Seluar tu saya gulung, saya joget lah, bergilik-gilik. So dia orang, to them they like to see that. Dia suka. And then saya ni pula petah bercakap. Itulah satu cerita. Lepas tu bila dah ramai-ramai macam tu, bila dah besar sikit ni, saya suka apa tau, orang kata cari duit lah, duit poket, suka simpan duit. Macam tadi saya kata, main kutu untuk beli seluar jeans. Lepas tu kalau saya ada aim pula nak beli apa pula, saya buka lah, macam beli apa, buat macam counter. Saya ada satu abang Din, saya panggil, saya sayang sangat dia, macam abang Long lah, abang Din. Dia tu tempang dia, kaki dia cacat. Jadi dia tu manjakan kami, bukan saya saja, kakak saya semua. Jadi saya cakap saya nak buka kedai. Saya daripada dulu, berangan daripada kecil nak buka kedai. So they have to layan kerenah tu. Saya kata nak buka kedai, kedai macam mana? Saya suruh juga buat kedai macam counter macam tu. Nasib baik abang Din ni, dia pandai bertukang. Dia pun buatlah counter ni untuk saya. Jadi saya ni kan kumpul duit, cari balang, beli kacang botak. Kalau tuan-tuan ingat dulu kacang botak, saya jual kacang botak. Dulu kalau kacang botak tak macam sekarang. Sekarang dia siap pack. Dulu kita kalau beli semua, kita macam ada cambung kecil tu tau. Cambung kecil tu, cambung tu lah buat untuk berapa sen, 5 sen. Dulu 5 sen 5 sen nanti dengan orang kata surat khabar tu akan dibuat macam tuan-tuan kata sagun, macam bentuk sagun macam tu. Saya dulu you all panggil sagun, saya sebenarnya panggil sagu. Yang kata suka makan sagu, saya pun pernah jual tu dulu, sagu tu. Jadi yang itu kacang botak. Kalau kawan-kawan ingat, semua ingat tak gula-gula tek lembu? Gula tek lembunya memang dia ada tek lembu merah, tek lembu color betul-betul tek lembu. Lepas tu
kacang, macam-macam lah. Jadi dari situ saya kumpul duit lah. Saya beli apa yang saya nak. Saya beli ni, saya beli tu. Saya ingat lagi, saya pernah cerita pasal hari raya. Duit itulah saya akan beli, kumpul untuk buat kuih raya. Ataupun dengan kakak saya. Itu waktu bila kita dalam, orang kata, I don't want to say masa saya kecil ni kami hidup susah. Because pada saya tu susah bukan kerana tak ada duit. Susah kerana kita berpecah belah ataupun kita tidak bersatu. Kalau kita bersama keluarga, kita seronok, itu maknanya kita senang, kita bahagia. Waktu tu buat apa saja pun seronok lah. Saya pernah jual aiskrim Malaysia. Dia kata, pegang aiskrim Malaysia. Saya pernah jual. Kita buat aiskrim Mak Samboi. Itu kakak saya pula jadi mangsa, kakak sulung saya. Kak Noh, orang panggil dia Noh, saya panggil Kak Insan. Orang panggil dia Norsiah. No. Jadi dia lah jadi mangsa buatkan, kalau kuih raya dia buat. She make the best kuih biscuit raya, dia buat sedap. Lepas tu macam aiskrim tu, dia lah tolong buat aiskrim Samboi tu, kita jual lah kat dalam. Dulu kalau ada, kalau ingat balang, orang tahu nasi kan panas, itu pun kita tahu ais dalam tu, aiskrim dalam tu. Saya pernah juga dulu jual tikam-tikam, kalau you ingat orang main tikam-tikam tu, itu pernah. Saya pernah jual itu. Macam-macam lah. Saya ni suka, orang kata, cari duit, simpan duit kan, daripada dulu. Itu yang sampai menyanyi. Lepas tu apa lagi? Banyak lagi cerita ni, nak cerita ni. Lepas jual, kalau nak ingat Abang Din, saya ingat lagi neighbor-neighbor saya. Tok Sah kata mak dia orang, because we're all very close. It's like a family tau lorong tu. Daripada mak, anak dia, apa semua akan datang kat rumah saya tu. Okay, rumah Pak Engku ni, Makcik Ani ni memang, Jalan F tu memang ramai lah anak-anak dia orang. Sebab rumah tu pula kita ada macam, kita panggil kugiran. Main band Abang Din ni lah. Dia akan cari main band ramai-ramai, malam je praktis nyanyi. So budak-budak semua datang lah kat situ. So satu hari dia orang ni, saya ni pula kreatif. Kalau kawan-kawan tengok di dalam IG saya ada tunjuk saya gunting rambut suami saya. Memang saya suka macam tu. Kadang-kadang anak saya mana yang tak nak pergi salon, saya akan saja gunting. Tapi yang ini, saya pernah diorang nak gunting rambut. Saya suka. Suruh mak saya beli gunting, perkakas tu semua, saya nak gunting. Bila dah ada perkakas, kita kena gunting. Nak gunting rambut siapa? Siapa yang percaya? Jadi manja, kena paksa lah. Jadi mangsa yang kena ni, Abang Din. So Abang Din ni, dia dah keramatullah ya. May Allah be pleased with him. Saya akan gunting rambut dia. Gunting rambut dia. Jadi tak cerita lagi tu. Bila gunting rambut dia, dah gunting habis, cerita tu senyap lagi tu. Tak tahu kecohannya. Jadi cerita kecoh lah. Saya dah pandai gunting rambut. Saya gunting rambut gini. Sekali anak Makcik Kemah ni, Semir nama dia. Nama dia Osman, tapi kita panggil Semir. Semir, okey lah, aku nak gunting rambut lah. Kawan baik lah tu. Kawan main, kalau kawan-kawan semua ingat zaman kita ada main trup letak macam ni, main slipper kan, ataupun main getah. Tu zaman semua tu geng-geng tu lah tu di Kampung Pandan. So dia pun letaklah kepala dia dengan, orang kata, mempercayai keunikan kebolehan saya ni. Saya pun mesin rambut dia. Saya kalau potong rambut, saya tak bagi tengok cermin dulu. Janganlah tengok cermin. Saya kata, biarlah saya potong. Nanti susah. Saya nak pusing depan, pusing sini. Saya pun cukur. Sekali dah last habis saya. Saya nak cerita, saya mengelak. So saya pun bagilah cermin tu dekat dia. Bila dia tengok cermin tu, dia cakap, "Ya Allah, Makcik Ani!" Dia kata, "Apa dah jadi kepada saya ni? Macam potong benci api." Tak mana cerita, gelak teringat dah. I don't know apalah khabar dia, sahabat saya tu. Lepas tu, bila dah cakap kepala dia macam potong macam api, Abang Din ni pun yang jalan tertimpa-timpa ni cakap, "Aku tak boleh keluar. Kalau aku keluar tadi, kau mesti tak jadi gunting rambut." Sebab rambut dia pun sama. Jadi hari tu, siapa yang saya gunting rambut dia, semua rambut dia macam potong macam api. Pasal you bayangkanlah, atas je ada rambut, sini semua tak ada rambut. Habis I tarah. Habis saya potong semua. Itulah dia kisah waktu saya kecil dulu. Sebab saya ni kadang-kadang, saya rasa saya manja. Saya manja, dan bapa saya ni pengikut dia pun orang yang bekerja kat rumah tu ramai, anak-anak angkat dia. Jadi
Kadang-kadang some of them have to akur tau. Minum sekejap. Have to akur, kata ikut kerenah saya ni, yang manja ni. Itulah dia. Salah satu cerita. Lepas tu, I like satu cerita tu. Anak macam kemat. Dia satu family ni macam family dah dengan kita ni. Very close. Anak dia nama Jamalia. Saya pernah cerita Jamalia. Jam tu. Tu cerita yang saya nak ceritakan, itulah dia. Kita orang duduk kat rumah, belakang rumah tu. Kalau zaman kat situ, kita macam ada pokok naik ke atap. Kalau kawan-kawan semua pernah dengar cerita saya, ada pokok di atap. Pokok jambu. Tapi pokok jambu tu memang tak berhenti berbuah. Dia akan sentiasa berbuah. Kecil besar. Kita orang ni makan yang ini pula besar. Yang ni kecil nak tumbuh, yang ni besar. Jadi kita orang duduk dekat atas tu lepak. Satu hari tu, Jamaliah ni dengan kakak saya bergaduh. Dengan kawan-kawan. Masa tu sekolah rendah lagi. Bergaduh. Jadi tiap-tiap petang tu, mak duduk di rumah, pangkin kat rumah. Bila mak tak ada pangkin, so kita akan melepaklah dekat atas. Jadi dia bergaduh. Kalau bergaduh, tak boleh panjat bumbung tu. Sebab itu rumah kita. Pokok jambu, pokok kita. Jadi dah macam family. Kawan saya, Jamaliah ni, masa tu dah coba apa. Saya tak ingat lah. Saya boleh bayangkan muka tu. Waktu tu seronok rasanya. Dia nak panjat juga. Dia nak panjat juga pokok tu. Don't care. Kakak saya kata, kita tak kawan. So kenapa you nak panjat? Tak bagi you panjat. Dia nak panjat je. Kakak saya kata, kalau kau panjat pokok ni, aku kencingkan kepala kau. Dia tak peduli, dia panjat. Saya ingat kakak saya cakap. Rupanya memang betul, kakak saya buka seluar, kakak saya kencingkan dia juga. Jadi dia pun akan menjerit. Sorry Jama. Dia akan kencing. Jamalah ni akan menjerit, macam ni. Ija kencing kepala saya. Macam tu. Itulah dia kisahnya. Kalau kawan saya Jamalia ni tengok, kakak saya ni tengok, maafkan saya, jangan marah ya. Saya nak kongsi inilah pengalaman yang saya rasa seronok sangat. Rasanya everybody have their own, tapi this is a beautiful moment of my life. Kecil sampai besar saya nak kongsi. Jadi dengan itu, cerita saya berakhir di sini. Semoga anda terhibur. InsyaAllah kita bercerita, kita bersambung akan datang. Bye. Aku tabah menempuhi segala limpahan ujian yang menimpa. Aku berserah kepada Yang Esa. Inilah rintihan pengorbanan